Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Fahmi bin Mohamad, Guru Pendidikan Islam dari SMK Seri Pulai Perdana Johor, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari bin Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Tidak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Bagaimana murid-murid kita? Boleh kita teruskan? Kalau boleh cakap yay! Puas sikit? Yay! Okey. Terima kasih kepada murid-murid yang semangat dari SMK Seri Pulai Perdana. Okey Ustaz, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan? Baik Lokman, untuk segmen ini yang akan kita fokuskan adalah pembelajaran. Ya. Setiap perkara dalam Islam mesti ada dalil. Betul. Jadi kita akan merujuk kepada dalil yang pertama. Jadi saya minta seorang murid di studio untuk membacakan dalil dan menerangkan sedikit tentang dalil yang pertama. Okey, siapa Saya nak nak baca, bantu Ustaz? Silakan. Terima kasih Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Surah An-Nisa ayat 7. Yang bermaksud, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini maksud Ustaz, setiap orang sama ada lelaki atau perempuan ada bahagian pusaka peninggalan ibu bapa dan saudara mereka. Sama ada sedikit atau banyak. Contohnya, lelaki akan mendapat harta pusaka lebih banyak daripada perempuan. Ya, maksudnya Lokman ni laki-laki dapat banyak harta daripada perempuan jangan jealous. Tapi kenapa Ustaz? Jadi kita tanya, kenapa lelaki dapat harta banyak daripada perempuan ni? Boleh saya terangkan Ustaz? Boleh Nurin. Okey, baik Ustaz. Abang Luqman. Ya. Bahagian seorang anak lelaki bersamaan dengan bahagian dua orang anak perempuan. Ini kerana seorang suami atau lelaki dituntut memberi nafkah kepada isteri dan ahli keluarganya berbanding perempuan yang tidak dibebani kewajipan memberi nafkah. Oh, jadi nafkah ni sebenarnya dalam bentuk macam mana? Nafkah ni apa nafkah ni? Oh, Haziq, okey. Nafkah ni boleh dikatakan pakaian, tempat tinggal, makanan dan sebagainya lah Ustaz. Ya. Jadi Lokman ni makan, tempat tinggal, pakaian laki, dia punya tanggungjawab lagi besar. Betul Ustaz. Okey Ustaz, berapa ganjaran untuk Haziq, Nurin dan juga... Jadi kalau untuk yang tadi Hasha, kita bagi dia dua. Sebab dia ada isi dan juga huraian. Baik Ustaz. Hasha dua Ustaz ya? Hasha dua. Baik. Okey, bagi Nurin bagi satu. Nurin satu. Dan juga Haziq satu. Haziq satu. Kenapa? Sebab Nurin dan Haziq dia dapat isi je. Okey, baik. Okey, jadi kita akan teruskan dengan dalil yang kedua. Jadi dalil yang kedua adalah seperti di depan ni, jadi seorang lagi menerangkan di studio menerangkan. Okey, dalil kedua. Okey, Aiman. Silakan. Okey, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hikul faraida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakari." Muttafaq alaih, yang bermaksud serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Ya, jadi di tangan masing-masing sekarang ada apa? Betul Ustaz. Saya ada 3 nombor Ustaz. 3 nombor, bukan nombor ekor. Ini nombor pusaka. Yang pertama ada 1/3 Ustaz. 1/3. Ya. Lagi? Yang kedua ada 1/6 Abang Luqman. Oh, ada lagi? 1/6. Lagi yang last sekali ada 1/8. 1/8. Ada 3 nombor Ya. Kita ulang balik. 1/3, 1/6. 1/8. 1/8. 6, 1/8. Ada lagi nombor bertuah lagi yang lain? Dekat saya pun ada Ustaz. Ada Okey, juga. Aisyah. Tunjukkan sikit. Saya ada 1/2, 1/4 dan 2/3. Dan juga asabah. Oh, itu nombor-nombor dia Ya. Okey, ada lagi nak ditunjukkan? Ustaz, dekat saya pun ada. Ada juga. Tapi saya ada gambar.
Oh, gambar. gambar. Okey. Gambar Abang Lokman, gambar. Oh, gambar. Okey. Gambar yang bagaimana Saya ada Ustaz? gambar. Nanti dia Saya ada tunjuk dulu gambar. bapa. Okey. Bapa. Gambar ibu, Baik. gambar suami, gambar isteri, gambar anak lelaki dan gambar anak perempuan. Okey. Ya, itulah gambar-gambar dia. Okey, baik. Itu tadi ayah, ibu, Suami. suami, isteri, Anak lelaki. anak lelaki dan juga anak perempuan. Ni apa berkaitan kepada nombor dan juga gambar ini adalah nombor pecahan tersebut adalah harta yang akan dipusakakan dan juga gambar itu adalah harta yang akan gambar itu adalah orang yang akan mempusakai harta. Ya. Okey. Jadi kita terus berminat untuk tengok tulang kebab. Okey, Abang Rahman. Ustaz. Okey. Jadi Ustaz bacakan dulu. Seringkali kita mendengar pertikaian harta pusaka hingga membawa kepada konflik perebutan harta. Ini cerita drama TV selalu. Betul, Ustaz. Pemusuhan yang berlanjutan dalam keluarga malah hingga melibatkan kes jenayah seperti ugutan, ancaman nyawa dan juga pembunuhan. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah perkara tersebut boleh berlaku? Sila kemukakan hujah anda. Jadi kita bagi anak murid di studio dan juga di rumah sediakan pen dan juga kertas untuk buat kejap. Kita bagi masa 2 minit je. Boleh Ustaz. Okey. Jadi inilah tadi kalau kita tengok tadi video dia bergaduh-gaduh. Betul, Ustaz. Adakah sebenarnya selalu berlaku macam tu? Itu kalau kita tengok Ustaz, realitinya ada yang berlaku. Kan? Ada yang berlaku. Betul. Berebut tentang harta bila mak ayah dah meninggal Ustaz. Betul Ustaz Sanggup bergaduh. Sedangkan ada jalan penyelesaian yang terbaiklah yang kita boleh buat berdasarkan pada sistem faraid. Betul. Ada kadang-kadang sistem faraid ni orang takut nak belajar. Kenapa? Sebab apa Ustaz? Sebab tak faham. Susah faham je. Jadi hari ni kita nak fahamkan lah. Betul. Hari ni nak faham. Tapi kita memanglah tak dapat faham yang penuh. Tapi Betul. kita dapat faham yang sedikit tu pun nanti kita rujuk kepada pakar dalam bidangnya. Jadi saya rasa dah siap pun rasa. Bagaimana murid-murid kita? Sudah siap ke jawapannya? Okey, siapa yang nak cuba? Siapa yang pertama saya nak dulu nak try, cuba? Okey, Aiman. Okey. Jawapan saya, konflik pertikaian harta berlaku apabila kurang didikan berkaitan ilmu faraid kerana pada masa kecil mereka kurang didedahkan berkaitan ilmu tersebut. Hal ini menyebabkan tercetusnya sikap tamak yang mengakibatkan berlakunya kes-kes seperti membunuh kerana bergaduh tentang harta. Kesimpulannya, kita mestilah mempelajari ilmu faraid supaya keluarga akan menjadi aman harmoni. Okey, terbaik. Bagaimana Ustaz jawapannya? Jawapannya ni kita tanya dulu dengan kawan-kawan kan. Kalau kita dengar tadi Aiman cakap, rasa dapat berapa? Dapat berapa markah? Ya. Saya tahu Ustaz. Aisyah. Saya rasa Aiman dapat 4 markah. 4 markah. 4 markah. Kita bagi dulu. Bagi dulu Ustaz. Bagi dulu lah markah Okey. dia. Berapa Ustaz? 4. Bagi 4 lah. 4 Baik. Tahniah Syafiq. 4 markah. Okey. Jadi kita tengok macam mana Syafiq boleh dapat 4 markah ni. Dah dekat sini. Okey. Laju betul Jadi kita tengok macam mana boleh dapat 4 markah ni. Sebab soalan kebat ni adalah soalan isi huraian rangka kesimpulan. Baik. Dia mengasah minda kita untuk kita jawab secara kreatif. Jadi mesti ada isi. Jadi jawapan daripada Aiman, konflik pertikaian harta berlaku apabila kurang didikan berkaitan ilmu faraid. Jadi isi 1 markah. Baik. Kemudian kita kena huraikan kerana penyambung wacana dia. Pada masa kecil mereka kurang didedahkan berkaitan ilmu tersebut. Ini huraian. Kita letak hash. Jadi markah yang kedua. Jadi kena support lagi. Hal ini menyebabkan tercetusnya sikap tamak yang mengakibatkan berlakunya kes-kes seperti membunuh kerana bergaduh tentang harta. Macam kat video yang mula-mula tadi. Tapi tak bunuh lagi lah. Kesimpulannya kita mestilah mempelajari ilmu faraid supaya keluarga akan menjadi aman dan juga harmoni. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak boleh berulang dengan huraian lengkap. Kalau tak nanti tak dapat markah. Baik. Jadi ini adalah jawapan yang menjadikan dia dapat 4 markah. Baik. Macam tu. Tahniah. Okey, Aiman. jadi kita nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini sebab isu ini banyak. Betul Ustaz. Jadi kita akan pergi pada rukun dan juga syarat faraid. Jadi siapa yang boleh senaraikan rukun faraid? Okey. Siapa nak bantu Ustaz? Saya, Ustaz. Okey, Haziq. Silakan. Okey. Rukun faraid ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan harta. Yang kedua, warisnya. Yang ketiga, harta pusaka.
waris dan juga harta pusaka. Jadi kita tengok dia ada syarat sahnya. Pada syarat sah yang pertama, jadi ustaz nak seorang menerangkan tentang syarat sah. Yang pertama iaitu orang yang mewariskan harta. Siapa boleh ni? Bagi orang yang mewariskan Saya harta. boleh Ustaz. Silakan. Okey. Okey, yang pertama syarat sah faraid, orang yang mewariskan harta iaitu kematiannya telah disahkan. Sekiranya kematiannya belum disahkan, pembagian harta tidak dibenarkan. Kena sahkan dulu Ustaz. Kenapa Aziz kita tengok dalam sekarang ni ayah baru je meninggal kan? Betul. Oh sibuk dah berebut harta. Betul, bergaduh. Bergaduh. Boleh ke tak pada pandangan Haziq lah? Ya. Pada pandangan saya mana boleh Ustaz? Orang tu baru lepas ni, kita patutnya bersama-sama menguruskan jenazah tu. Bukannya kita sama-sama berebut harta dia. Ya, Betul tak, setuju. Ustaz? Abang Luqman. Betul, saya pun setuju Ustaz. Tapi yang paling penting Abang Luqman di sini adalah kematian disahkan. Kalau tak mati, tiba-tiba terbangun macam mana? Betul. Kan? Terbangun menjerit semua Lari orang jadi siapa yang kena datang? Polis kena datang. Lagi satu siapa? Doktor Doktor mengesahkan pada kematian. Itu sangat penting. Betul. Okey. Jadi seterusnya yang kedua kita nak anak murid kita juga di studio jadi di rumah tolong tengok stay fokus pada yang syarat sah kedua iaitu waris. Boleh saya baca Ustaz? Boleh. Yang kedua, waris. Waris mestilah masih hidup. Yang kedua, mengetahui status hubungan dengan si mati. Maksudnya dekat sini, macam kita kena tahu waris tu apa status dia. Mestilah yang ada pertalian darah. Pertalian darah tu paling penting. Ya. Sebab tu dalam harta pusaka anak angkat dia tak dapat harta pusaka. Faham. Dia dapat sebagai hadiah. Ya. Ataupun hibah lah. Tapi yang waris tu yang paling penting. Tapi yang paling penting jangan kita mengaku tiba-tiba mengaku waris. Sedangkan tak boleh. waris. Betul. Okey, dan yang akhir sekali bahagian syarat sah ini harta pusaka. Okey, jadi syarat sah yang ketiga adalah harta pusaka. Yeah. Jadi kita minta sekali lagi anak murid kita bacakan syarat sah harta pusaka. Saya nak baca Ustaz. Okey, Asha. Maksud dia harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya tidak dimiliki oleh si mati, maka pembahagiannya tidak sah. Ini yang paling penting Yang word yang paling penting adalah harta yang dimiliki oleh si mati. Ya. Jangan harta bukan milik dia kita main suka-suka hati kita. Tak boleh je. Ustaz Kebun tu bukan kebun dia. Betul. Dia pun ambil ngaku kebun dia. Dia dah jual tiba-tiba. Berlaku tak dalam situasi masyarakat kita mungkin? Mungkin berlaku lah. Tiada kaitan dengan hidup dan mati. Betul. Tapi mungkinlah Dan harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagian tidak sah. Jika bukan milik si mati, jadi pembahagian tak sah lah. Jadi kita confirm harta pusaka tu. Contohnya geran tanah kena simpan. Apa lagi contoh-contoh harta? Rumah. Betul. Rumah lagi. Kena ada geran Ustaz Kena ada geran. Tu geran kebun tu paling penting tu. Betul. Bukti. Satu kadang-kadang kita tengok kat drama-drama yang menceritakan tentang kehidupan kan. Orang tengok salah pula letak geran ke tiba-tiba geran hilang ke. Jadi pertikaian tentang harta pusaka. Sedangkan yang paling penting bila harta pusaka kita ibu ayah kita dah meninggal, ibu ayah kita mengharapkan harta pusaka tu diagihkan dengan cara yang betul. Betul. Jadi itulah tadi yang ketiga-tiganya kita ulang sekali lagi. Yang tadi yang paling penting ini kena ingat iaitu syarat sah faraid. Yang pertama orang yang mewariskan harta, yang kedua waris dan yang ketiga adalah harta pusaka. Itu yang paling penting lah. Okey, baik. Jadi itu 3 syarat sah faraid. Yang pertama perlu kita ingat orang yang mewariskan harta, yang kedua waris, yang ketiga harta pusaka. Dan kalau boleh kita lihat Ustaz Okey. markah yang telah diperolehi oleh murid-murid kita, kalau tengok Nurin ada 2, okey, Hasha ada 2 juga, Syafiq ada 4 dan Haziq ada 2. Tapi kita kena tambah lagi. Tadi dia betul, jawab Ustaz. banyak. Betul Ustaz. Kenapa Ustaz kita nak Jadi, bagi? tadi setiap orang dia memberikan huraian kepada setiap penyataan tadilah syarat sah tu. Jadi semua orang kena letak satu. Okey, baik. Nurin 1, Hasha 1, Syafiq 1 dan juga Haziq 1. Tahniah kepada murid-murid kita.
Ya? kita dapat markah dua-dua gitulah. Betul. Okey Ustaz. Kita berehat seketika boleh ke Ustaz? Boleh kita rehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Didik TV KPM